Assalamualaikum murid-murid, kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Jadi hari ini kita akan membuat latihan membina ayat. Jadi murid-murid boleh merujuk modul yang telah cikgu bekalkan dan lihat kepada modul bertarikh 27 Julai. Okey. Di modul 27 Julai, murid-murid akan dapat seperti inilah. Dia ada dua lagi, satu lagi di sini, tapi ada gambar macam ni. Selasa 27 Julai. Untuk hari Selasa 27 Julai kita akan ada membina 5 ayat berdasarkan gambar. Jadi murid-murid akan membina 5 ayat berdasarkan gambar yang telah diberikan. Baiklah, di bawah gambar ini kita nampak ada satu jadual yang perlu murid-murid isi. Jadi macam mana nak isi, apa perlu diisi? Cikgu bagi contoh. Okey, ini gambar contoh. Gambar contoh yang cikgu akan terangkan, dan murid-murid pada modul murid-murid perlu mencari sendiri berkaitan dengan apa yang perlu diisi dalam jadual. Jadi bila kita tengok contoh ini ada gambar, apa yang pertama kita perlu buat iaitu cari aktiviti atau fasa kerja yang terdapat dalam gambar dan tandakan dengan nombor 1 hingga 5. Kenapa 1 hingga 5? Sebab dia memerlukan 5 ayat. Cari aktiviti atau fasa kerja ataupun kata kerja. Dalam gambar ini ada beberapa aktiviti yang telah dilakukan. Contoh yang pertama, menyapu. Dia menyapu sampah. Yang kedua, mengelap kereta. Dia mengelap kereta. Yang ketiga, mencuci kereta. Yang keempat, apa yang dia buat? Menyiram pokok. Yang kelima, membuang sampah. Itu adalah aktiviti ataupun kerja-kerja ataupun perbuatan yang terdapat dalam gambar ni. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita perlu buat, lengkapkan jadual yang telah diberikan. Jadi selepas kita dapat dia punya aktiviti atau fasa kerja, kita lengkapkan jadual yang telah kita tunjuk tadi tu. Ada 5 tempat kosong tu, yang kosong-kosong tu. Dan ada bahagian yang terakhir tu, tulis keterangan berdasarkan kata tanya. Keterangan berdasarkan kata tanya. Murid-murid boleh rujuk pada modul sendiri. Yang di hujung tu kita ada yang 3 garis tu. Okey, apa nak isi di sana? Okey, contoh yang pertama, mana. Apabila mana ni ditanya di mana? Pada apa? Di mana? Di rumah. Pada apa? Pada kereta, pada pokok. Dari kedai. Bila ada yang pertama, kita kena soal diri kita sendiri, mana? Tengok gambar dia buat. Okey, satu ni. Mana? Maksudnya di mana dia buat ni? Di rumah. Boleh pakai di rumah ataupun berkait yang lain-lain lah. Kalau kata memerlukan jawapan-jawapan lain, kita boleh memerlukan jawapan yang lain. Dan dimulakan dengan perkataan di, pada, dari, daripada, ke dan kepada. Mesti bermula di sini. Okay, yang kedua, bila. Bila ini masa lah. Pada pukul berapa ke, ataupun sebelum maghrib ke, ataupun selepas zuhur ke, ataupun semasa hari hujan ke, atau apabila hari makin panas. Boleh, macam-macam boleh. Tapi bermula dengan, mesti dimulakan dengan perkataan-perkataan ini. Yang seterusnya adalah bagaimana. Bagaimana ni, macam mana dia buat? Contoh dia menyapu. Macam mana dia menyapu? Pakai penyapu. Okey, dengan menggunakan penyapu ataupun menggunakan penyapu ataupun sambil menggunakan sambil berbual ke. Ini mungkin sambil berbual lah. Ini sambil. Ini perkataan ini mesti juga dimulakan di hadapan fasa ayat yang kita akan tulis nanti. Seterusnya mengapa? Sebab apa? Sebab apa dia menyapu? Untuk menjaga kebersihan ataupun supaya menjaga kebersihan. Kerana kotor, agar rumah kelihatan bersih. Mana-mana saja yang sesuai untuk digunakan. Okey, kita cuba isi jadual tadi. Jadi ini gambar contoh cikgu. Cikgu telah tandakan nombor dia. Contoh. Ini adalah jadual cikgu. Dan yang pertama, cikgu subjek.
subjek ini siapa? Tengok nombor 1. Tengok orang nombor 1. Okey, sini. Ini siapa? Bagi satu nama. Cikgu bagi nama Siulan. Nama dia Siulan. Okey, Siulan. Yang kedua adalah aktiviti ataupun fasa kerja. Apa yang Siulan buat? Tulis di sini. Apa yang Siulan buat? Menyapu sampah. Jadi kita tulis di sini menyapu sampah. Okey. Yang ini cikgu cakap tadi. Ada bila, mana, bagaimana, mengapa. Yang pertama tengok bila. Kita boleh tahu ke bila ni? Tak tahu sebab kita tak tahu pukul berapa. Kita tak tahu siang ke malam. Kita tahu pagi ataupun tengah hari. Kita tidak tahu. Jadi bila kita tidak tahu bila, kita abaikan dulu. Kita tengok yang seterusnya. Mana? Mana? Kat mana dia buat ni? Di rumah. Ataupun cikgu buat di halaman rumahnya. Di halaman rumahnya. Siap. 1. Bagaimana? Bagaimana dia menyapu? Tengok gambar dia. Bagaimana dia menyapu? Dia menggunakan penyapu. Okey, bagaimana dia menyapu? Dengan sebatang penyapu. Seterusnya, mengapa? Sebab apa dia sapu sampah di hadapan rumah dia ni? Sebab apa? Kita kena fikir. Sebab apa? Sebab, okey, cikgu buat contoh supaya kelihatan bersih. Jadi kita dapatlah sini keterangan dia. Bila sapu sampah ni, kat mana dia sapu? Depan rumah dia. Bagaimana dia sapu? Dengan sebatang penyapu. Sebab apa dia sapu atau mengapa dia sapu? Supaya kelihatan bersih. Jadi ini murid polisi lah nanti di kertas murid-murid. Jadi cikgu bagi lagi satu contoh yang kedua. Tengok gambar nombor 2. Mana nombor 2? Okey, ini nombor 2. Kita tengok ini agak-agak siapa ni? Cikgu rasa subjek. Subjek dia siapa? Siapa yang melakukan dia ni? Cikgu letak bapa Siulan. Ni Siulan tadi kan? Ni bapa dia. Ni ayah dia. Ni ayah Siulan. Subjek ni adalah siapa yang buat. Ni ayah Siulan. Orang dia. Lepas tu apa ayah Siulan buat? Tengok apa dia buat tu. Dia macam mengelap kereta. Okey, kita tulis mengelap keretanya. Ni kereta ayah Siulan. Ayah bapa Siulan dia mengelap keretanya. Okey, tengok pula. Bila macam tadi kita tidak tahu bila yang berlaku. Jadi kita abaikan dulu. Kita tengok mana pula. Dia mengelapkan keretanya. Kat mana dia lap kereta dia ni? Di bawah bumbung kan? Bawah parkir tu kan? Jadi cikgu buat di anjung rumah. Ni kawasan rumah lah. Di kawasan anjung. Di hujung-hujung rumah ni. Lepas tu tengok bagaimana. Macam mana dia lap kereta. Tengok tangan dia pakai kain. Dia menggunakan kain. Jadi kita tulis sini menggunakan sehelai kain. Lepas tu mengapa? Mengapa dia lap keretanya menggunakan kain? Cuba fikir. Kalau kita lap kereta yang basah menggunakan kain, dia lagi cepat kering. Jadi agar cepat kering. Jadi kita sudah tahu. Dia lap keretanya kat mana? Anjung rumah. Dengan apa? Guna selai kain. Untuk apa? Agar cepat kering. Jadi yang 3, 4, 5 ni tidak perlu cikgu buat sebab cikgu nak tengok contoh saja. Jadi selepas kita isi semua macam ni, murid perasan tak yang ada bahagian nombor 1 sampai 5 yang kita perlu isi ayat yang lengkap. Jadi untuk ayat lengkap, ini belum lengkap. Ini baru dalam jadual. Jadi belum menjadi satu ayat. Dia belum menjadi satu ayat. Jadi kita perlu pindahkan dia untuk menjadi ayat yang lengkap. Contoh nombor 1. Siulan menyapu sampah di halaman rumahnya dengan sebatang penyapu supaya kelihatan bersih. Jadi murid-murid akan salin je. Tulis Siulan, tulis menyapu sampah. Tulis yang atas dulu di halaman rumahnya. Sambung lagi sebatang penyapu. Sambung lagi supaya kelihatan bersih. Sambung satu baris. Jadi dia akan jadi macam ni. Siulan menyapu sampah. Siulan menyapu sampah di halaman rumahnya. Kita ambil sini, letak sini. Dengan menggunakan sebatang penyapu. Dengan sebatang penyapu ni kita letak sini. Supaya kelihatan bersih. Cikgu tertinggal satu. Lagi itu. Titik. Okay, kita mesti ada titik supaya menjadi ayat yang lengkap. Kita nampak titik. Kita besar sikit. Okey. Jadi ayat yang kedua, sama juga cara tadi. Subjek ini kita tulis subjek dulu. Bapa Siulan, tulis bapa Siulan
mengelap keretanya, sambung mengelap keretanya. Lepas tu kita ambil yang atas dulu, di anjung rumah menggunakan selai kain agar cepat kering. Kita tulis satu sambung sampai habis. Okey, contoh dia macam ni ya. Bapa Siulen mengelap keretanya, cikgu tulis lepas tu. Selepas tu cikgu tulis di anjung rumah, cikgu sambung lagi menggunakan selai kain ni, dan yang terakhir agar cepat kering. Cikgu sambung je semua menjadi satu ayat. Yang terakhir kita buat titik. Cikgu terlupa tulis titik. Jadi murid-murid mesti ada titik. Jadi bila buat ayat, yang pertama huruf besar. Siulen nama orang mesti huruf besar. Dan kalau bukan nama orang, ini bapa ni bukan nama orang, tapi dia mula-mula ayat mesti guna huruf besar. Dan yang paling akhir mesti ada titik, baru dia akan menjadi ayat yang lengkap. Jadi untuk murid-murid, isi latihan tersebut dengan cara-cara yang telah cikgu contohkan, menggunakan idea dan kreativiti murid-murid sendiri. Semoga murid-murid dapat menjawab dengan jayanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.